Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Taala kerana masih diberi kesempatan kepada kita untuk meneruskan sesi pembelajaran pendidikan Islam pada pagi ini. Jadi murid-murid, insya-Allah pada pagi ini kita akan melihat bidang akidah. Okey, dalam bidang akidah ini apa yang perlu kita fahami ialah kita akan memfokuskan kepada tajuk berkaitan dengan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala dan rukun iman. Jadi nama Allah Subhanahu Wa Taala ni Ustaz percaya murid dah biasa dengar, terutama kalau kita sekolah agama petang tu kita biasa menyanyi nasyid Al-Asmaul Husna. Jadi Al-Asmaul Husna itu merupakan nama-nama bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bidang akidah ini dia diharapkan dapat menjadi benteng dalam kehidupan seharian serta asas dalam tindakan. Jadi penting kita belajar bidang akidah ini supaya ia menjadi benteng dalam kehidupan kita seharian. Jadi bila kita belajar bidang akidah, maka kita tahu apa yang perlu kita buat, bagaimana dengan zat Allah Subhanahu Wa Taala, apa kehendak yang perlu kita laksanakan dalam kehidupan. Jadi mudah-mudahan ia menjadi benteng kepada kita, menghalang kita daripada melakukan perkara yang tidak baik dan mengarahkan kita untuk melakukan perkara yang baik dan diredai oleh Allah SWT. Jadi unit yang pertama dalam bidang akidah ini ialah Allah Al-Alim dan Al-Hakim. Okay, Allah tu nama bagi zat lah. Jadi Al-Alim itu adalah nama bagi Allah dan Al-Hakim itu nama bagi Allah. Jadi fokus kita pada hari ini, kita nak tahu apakah yang dimaksudkan dengan Al-Alim dan Al-Hakim. Baik. Jadi dalam muka surat 66 tu, kita lihat dalam buku teks muka surat 66, kita lihat bagaimana dua orang murid berada di pameran keajaiban dunia. Tengok gambar tu. Ada 4 keping gambar. Yang gambar yang pertama gambar gunung berapi. Yang kedua tu gambar gerhana matahari. Yang keempat itu ketiga aurora dan yang keempat itu galaksi. Tengok murid yang pertama kata subhanallah, hebatnya, betapa bijaksananya pencipta alam ini. Jadi ada info dia bagi tu, info aurora. Apa itu aurora? Aurora ialah fenomena berupa cahaya terang yang kelihatan di langit pada malam hari, berbentuk jalur atau tirai yang biasanya berwarna merah, hijau atau ungu. Bila kita lihat gambar 4 gambar ini, fenomena keajaiban alam ini, maka terfikir pada diri kita, siapakah pencipta alam ini? Jadi kita melihat kejadian alam, keajaiban ciptaan yang diciptakan oleh Allah SWT, maka kita pun manusia akan berfikir, siapakah yang mencipta alam ini? Baik, mari kita lihat muka surat yang berikutnya. Ini nak menceritakan tentang maksud Al-Alim dan Al-Hakim. Erti Al-Alim. Al-Alimu bererti maha mengetahui. Nama Allah Al-Alim bermaksud Allah maha mengetahui setiap sesuatu secara terperinci. Tiada sesuatu pun yang tersembunyi daripada pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah SWT dia maha mengetahui yang terang, yang nyata, yang tersembunyi, yang sulit. Jadi bila kita faham maksud Al-Alim ini, maka kita perlu rasa takut untuk melakukan perkara-perkara yang tidak diredai oleh Allah SWT. Sebab tu tadi bila kita sebut dalam fokus utama bidang akidah, dia nak menjadikan benteng, menjadi benteng kepada kita dalam kehidupan seharian. Maknanya bila kita tahu dah Allah itu maha mengetahui dan tidak ada pun yang tersembunyi daripada Allah SWT, maka kita sebagai hamba Allah ni akan berjaga-jaga dalam setiap tingkah laku kita, tutur kata kita, tulisan kita dan sebagainya. Baik, itu erti Al-Alim.
Apa pula arti Al-Hakim? Al-Hakim bererti maha bijaksana. Nama Allah Al-Hakim bermaksud Allah maha bijaksana, mencipta dan mentadbir alam. Setiap ciptaannya mengandungi hikmah, faedah dan tujuan. Jadi Al-Hakim ni pula maksudnya bijaksana dalam mencipta dan mentadbir alam. Al-Alim tadi maksudnya Allah maha mengetahui. Al-Hakim bermaksud Allah maha bijaksana. Jadi murid-murid, kita pun kena ambil pengajaran jugalah. Makna bila kita tahu dah Allah maha bijaksana dalam mentadbir, maka kita akan rasa rendah diri, tidak ada rasa sombong. Kita merasakan bahawa kita ni rasa sama sahaja macam semua makhluk Allah yang lain. Sebab yang mentadbir alam ini, yang mencipta alam ini adalah Zat yang maha bijaksana, iaitulah Allah Al-Hakim. Baik, seterusnya kita lihat pada muka surat yang ke-68. Dalil naqli nama Allah Al-Alim dan Al-Hakim. Kita kena faham dulu apa maksud dalil. Dalam buku teks ni dia bagi dalil naqli. Maksud dalil naqli ni murid-murid, maksudnya dalil yang dinakalkan, maknanya yang diambil daripada, yang pertama Al-Quran, yang kedua adalah hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi bila kita sebut dalil naqli, apa dia? Dalil naqli adalah dalil ataupun bukti yang kita ambil daripada Al-Quran ataupun hadis Nabi Muhammad SAW. Baik, apakah pandangan kamu tentang makhluk ciptaan Allah SWT yang kita lihat sebentar tadi? Jadi murid dia pun jawab. Ustazah tu tanya, murid jawab, Allah SWT maha mengetahui dan maha bijaksana. Ilmu dan kebijaksanaan Allah tiada tandingan. Beza, nampak? Jadi bila sebut begitu, mana murid dia pun menjawab Allah maha mengetahui dan maha bijaksana. Ilmu dan kebijaksanaan Allah tiada tandingannya. Jadi ustazah dia jawab balik. Betul murid-murid, ilmu dan kebijaksanaan Allah SWT berbeza daripada manusia. Ilmu dan kebijaksanaan manusia terbatas, sedangkan ilmu dan kebijaksanaan Allah SWT tidak terbatas. Ustazah, apakah dalil naqli Allah Al-Alim dan Al-Hakim? Murid tanya pada ustazah tersebut, apa dia dalil naqli Al-Alim dan Al-Hakim? Maka ustazah menjawab, firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Wallahu alimun hakim. Surah An-Nisa ayat yang ke-26. Maksudnya, sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Okey, murid-murid, jadi untuk hari ini kita melihat kepada dua aspek. Yang pertama berkaitan tentang maksud bagi Al-Alim dan Al-Hakim, dan yang keduanya kita melihat kepada dalil naqli nama Allah Al-Alim dan Al-Hakim. Jadi Ustaz harap nanti selepas pada ini murid-murid boleh menulis erti Al-Alim dan Al-Hakim ini dalam buku tulis. Buku tulis murid-murid. Begitu juga dengan dalil naqli Al-Alim dan Al-Hakim, yang mana kita nak ambil yang nombor 5 ni. Nombor 5 ni, Wallahu alimun hakim. Salin ni bersama dengan maksudnya, sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi bijaksana dalam buku tulis murid-murid. Jadi insya-Allah sekadar itu untuk hari ini. Ustaz harapkan murid dapat melaksanakan tugas yang Ustaz berikan ini dengan sebaik mungkin insya-Allah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.